Allah Subhanahu wa taala pernah utuskan seramai 124,000 orang nabi. Di atas muka bumi yang kita hidup pada hari ini, seramai 124,000 orang nabi. Dan nabi yang nombor satu yang kita tahu ma'ruf, iaitu Nabi Adam alaihi salam, dan nabi terakhir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ketika mana kita berada di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana ditiupkan sangkakala yang kedua. Ketika mana ditiupkan sangkakala yang kedua, ketika itulah turunnya satu air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air itu adalah ma'ul hayat, air kehidupan. Kata Nabi, ketika mana air itu turun, jatuh ke tanah dan masuk ke dalam tanah, ketika itulah air itu kena kepada tulang sulbi kita masing-masing, dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana aku dah dibangkitkan oleh Allah, ketika itu aku dah pun bangun, aku nampak Nabi Ibrahim baru saja nak bangkit. Aku nampak para nabi yang lain baru saja nak lapkan debu-debu pada pakaian mereka. Tempat kita dibangkitkan oleh Allah itu bukan pada mahsyar, kerana pada mahsyar adalah jauh lagi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan berjalan kepada mahsyar dengan tiga cara. Manusia akan berjalan kepada mahsyar Allah dengan tiga cara. Secara ringkas, nombor satu adalah golongan yang kelas nombor satu, kelas VIP, iaitu para nabi dan para rasul, para orang soleh, para orang yang alim dan orang beriman kepada Allah. Ketika mana golongan nombor satu ini VIP dibangkitkan oleh Allah, ketika itulah Allah akan bagi pakaian kepada mereka. Dan ketika mana mereka dibangkitkan, ketika itu dah di sebelah mereka ada binatang tunggangan mereka masing-masing, untuk mereka bergerak daripada tempat mereka dibangkitkan menuju ke mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada menyebut kepada para sahabat berapa jauh pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tidak nyatakan 100 tahun perjalanan, 200 tahun perjalanan, tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan kedua ketika mana mereka dibangkitkan oleh Allah, tidak ada pakaian dan tidak ada selipar. Ketika itulah mereka akan berjalan kaki menuju ke mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Berapa jauh ya Rasulullah? Nabi tak nyatakan berapa jauh. Berjalanlah kamu, sampailah kamu ke mahsyar Allah. Mahsyar ni satu tempat yang sangatlah lapang, tapi Allah himpunkan semua para nabi, Allah himpunkan manusia pertama diciptakan sampai manusia terakhir diciptakan. 1 minit lagi slot ni insya-Allah. Ketika itulah Nabi bagi tahu ketika mana semua manusia dihimpunkan di pada mahsyar, seandainya manusia itu melangkah ke depan seinci saja, nescaya dia akan sentuh orang di depan. Andai kata orang itu melangkah ke belakang, maka dia akan sentuh tubuh badan orang di belakang. Sangat padat pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan ketiga inilah yang disebut oleh Nabi, Nabi melaknat golongan yang ketiga, iaitu ketika mana kata Nabi, ketika mana golongan ketiga ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bangkit dia seperti biasa, tapi ketika mana dia nak berjalan ke mahsyar, kepalanya di bawah, kakinya akan berada di atas, dan kepala itulah akan melompat-lompat akan ke tanah sampai kepada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan menggunakan mukanya. Lalu para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana manusia nak berjalan dengan muka? Maka Nabi bagi tahu bagaimana kita berjalan pada hari ini menggunakan kaki. Siapa yang izinkan? Maka para sahabat kata, Allah izinkan kita berjalan dengan kaki. Dan jawab Nabi, begitulah Allah akan izinkan manusia berjalan di pada mahsyar menggunakan muka mereka. Cuma Ustaz Mahfuz ada sebut berkaitan dengan kemuliaan sesuatu ilmu. Betul? Saya setuju apa yang disampaikan oleh Ustaz Mahfuz. Kemuliaan satu ilmu. Bagaimana Allah ketika mana sebelum kejadian manusia, ada satu makhluk Allah. Pada hari ini makhluk itu adalah makhluk yang paling dilaknat. Pada hari ini makhluk itu ketika mana di mahsyar, makhluk itu tidak akan dihisap oleh Allah. Makhluk itu kan kita akan dihisap satu demi satu. Manusia pertama akan dihisap, manusia pertama akan dipanggil oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi kata Nabi, makhluk ini ketika mana dia dibangkitkan oleh Allah, dia tidak akan dihisap oleh Allah, dia akan terus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dia adalah iblis. Iblis tidak akan dihisap. Tapi sebelum kejadian Nabi Adam alaihi salam, Allah angkat kemuliaan iblis. Disebabkan iblis ni ada ilmu yang sangat banyak, disebabkan iblis ni beriman kepada Allah, Allah angkat kemuliaan iblis.
Daripada iblis berada di bumi bersama dengan para jin, Allah naik iblis ke langit pertama. Allah bawa iblis ke langit kedua sampai ke langit yang ketujuh. Sampai iblis menjadi guru kepada seluruh para malaikat. Tapi Allah laknat iblis. Dia ada ilmu, tapi satu lagi dia tiada adalah adab. Akhlak dia tidak ada. Sama juga adik-adik pada hari ini. Peperiksaan exam, dapat 4 flat, dapat bagus dalam peperiksaan, tapi tidak ada adab dengan guru, haba'an manthura, sia-sia ilmu yang adik-adik belajar. Dan kesannya, nanti adik-adik akan tahu bila mana dalam alam bekerja nanti ni. Adik-adik akan rasa satu keberkatan dalam kehidupan. Kerana zaman Nabi Musa ini adalah dalam kalangan Bani Israel. Nabi Musa adalah dalam kalangan Bani Israel. Raja ketika mana di zaman Nabi Musa bernama Fir'aun. Fir'aun dapat satu mimpi. Yang mana datang satu api daripada perkampungan Bani Israel. Nabi Ibrahim, asal Nabi Ibrahim dulu, sebelum lepas dibakar oleh Namrud ketika itu, dia berpindah ke Palestin. So beranak pinaklah, lahirlah Nabi Yaqub alaihi salam, lahirlah Nabi Yusuf alaihi salam. Kan Nabi Yusuf dimasukkan dalam telaga, betul tak? Lepas tu dijumpai oleh satu rombongan pedagang. So rombongan pedagang inilah ambil Nabi Yusuf alaihi salam bawa ke bumi Mesir. Menjadi anak angkat kepada Raja Mesir ketika itu. Bila mana Nabi Yusuf menjadi pemerintah di bumi Mesir, ketika itulah Nabi Yusuf mengajak semua Bani Israel yang berasal daripada Palestin, berpindahlah kita ke bumi Mesir. Sebab raja ketika itu sangat suka kepada Bani Israel. Tapi bila mana zaman berlalu, disebut nama sultan ketika itu adalah Fir'aun, perasaan suka kepada Bani Israel itu bertukar kepada benci. Sebab itulah zaman Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun ketika itu dapat satu mimpi, keluar satu api daripada perkampungan Bani Israel. Maka dia panggil seluruh pendeta-pendeta, bincang apakah tafsiran mimpi itu. Maka antara pendeta kata, sesungguhnya dalam kalangan Bani Israel nanti ini akan keluar seorang pemuda, yang mana pemuda itu akan menghancurkan kerajaan kamu, wahai Fir'aun. Maka disebabkan itulah Fir'aun ketika itu mengarahkan semua bala tenteranya untuk membunuh. Tiap-tiap ada anak lelaki yang dilahirkan, maka bunuhlah anak itu. Maka dibawa 2-3 tahun berlalu macam tu, ditukarkan lagi. Sebab bila mana anak lelaki dibunuh, tidak ada banyak manpower. So ditukarkan arahan. Akan dibunuh, tahun ini dibunuh, tahun depan tidak dibunuh. Tahun ini dibunuh, ditukar, diselang-seli. Dan Allah takdirkan pada tahun sepatutnya anak-anak lelaki dibunuh adalah lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Maka dihanyutkan, saya cuba cepatkan. Dihanyutkan, maka menjadilah anak angkat kepada Asiyah dengan Fir'aun. So daripada situlah bila mana Allah bagi wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, maka bermula situlah Fir'aun mula tak suka kepada bangsa Israel. Ketika itulah Nabi Musa, Nabi Harun dengan Nabi Yusha ibn Nun, mereka berfikir macam mana nak keluarkan Bani Israel ni daripada bumi Mesir. Maka daripada situlah keluar satu idea, pada malam ini kita bergerak. Malam ini juga kita bergerak, kita ajak 500,000 Bani Israel ketika itu untuk keluar daripada bumi Mesir. Kerana di bumi Mesir, Fir'aun menindas Bani Israel. Di bumi Mesir, Bani Israel itu diibaratkan seperti hamba. Maka pada malam itu jugalah gerakan yang diketuai oleh Musa alaihi salam keluar daripada bumi Mesir. Dan berita itu diketahui oleh Fir'aun. Maka Fir'aun mengarahkan 500 bala tenteranya juga bergerak mengejar pasukan Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika itulah Nabi Musa sampai ke satu laut yang tidak ada satu arah. Ke belakang adanya Fir'aun dengan 500,000 bala tentera. Ke depan ada lautan. Andai kata beratasi lautan, mati kita. Berundur pun mati. Ke depan pun mati. Ketika itulah Musa alaihi salam mengetuk tongkat dia. Maka ketika itulah terbelah sebanyak 12 belahan. Biasa kita dengar satu belahan kan? Tak. Ulama kata 12 belahan terbelah lautan ketika itu. Dan setiap lautan yang terbelah itu dilalui oleh satu bani dalam kalangan Bani Israel. Satu keluarga. Satu Bani Israel ini besar. Daripada Bani Israel ini ada 12 keluarga. So daripada 12 keluarga inilah total semua lebih kurang 500,000. Maka dilaluilah setiap keluarga, lalulah setiap belahan. Mereka menyaksikan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam, sepatutnya
Logik akalnya bila mana kita melihat sesuatu mukjizat para nabi dan para rasul, mestilah bertambah keimanan kita kepada Allah. Kan biasanya bertambah keimanan kita kepada Allah seperti mana bulan terbelah pada dua. Bertambah keimanan kita kepada Allah, tapi lain yang berlaku kepada puak-puak Bani Israel ataupun Yahudi. Sebab bila mana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa mengajak mereka untuk kita masuk ke bumi Palestin. Sebab Allah telah pun menurunkan satu ayat Quran, Allah memberi satu jaminan kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, andai kata kamu ikut Nabi Musa masuk ke bumi Palestin, pada ketika itu di bumi Palestin ada satu bani, ada satu keluarga yang tinggal di situ. Maka bila mana Nabi Musa nak masuk, kena berlaku peperangan. Tapi Allah janjikan, andai kata kamu Bani Israel ikut Nabi Musa dan kamu berperang dengan Nabi Musa, maka Allah janjikan kemenangan buat kamu. Tapi sifat Bani Israel ni, pagi mereka beriman kepada Allah, malam itu mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah adanya Samiri. Sebab itunya adalah Samiri. Apa Samiri? Lembu yang diperbuat daripada emas. Ketika mana Nabi Musa pergi bersuluk kepada Allah, pergi beribadah kepada Allah, seorang dalam kalangan mereka, wahai Bani Israel, jom kita buat satu Tuhan, sebab kita sembah Allah. Di manakah Allah? Apa kata kita buat satu bentuk dan kita sembah dia, dia adalah Tuhan kita, maka Samirilah jadinya, iaitu lembu daripada emas. Sebab itulah bila mana Nabi Musa alaihi salam mengajak Bani Israel, jom kita masuk ke bumi Palestin, Allah telah pun janjikan kemenangan buat kita. Tapi kata Bani Israel, kata puak-puak Yahudi ini, wahai Musa, pergilah kamu wahai Musa. Andai kata peperangan itu kamu menang, panggillah aku. Kita masuk bersama-sama wahai Musa. Mereka ingkar arahan Allah. Mereka tak mau ikut arahan Allah. Itulah yang dibawa sampai hari ini. Puak-puak Yahudi, dia claim, dia mengaku yang bumi Palestin itu adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Tapi janji itu telah pun dilupuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama. Sebab janji itu available, terpakai pada waktu itu sahaja. Pada waktu bila mana Allah janjikan kepada mereka, andai kata mereka ikut Nabi Musa, mereka ikut Nabi Harun dengan Nabi Yusha, maka bumi Palestin itu buat mereka. Tapi mereka ingkar dengan arahan Allah. Mereka menolak ajakan Nabi Musa alaihi salam. Bermula detik itulah, bermula turning point, di situlah turning point bagaimana 12 kabilah tadi, 12 bani, 12 keluarga dalam kalangan Bani Israel, dalam kalangan puak Yahudi, mereka terpecah dan mereka tersebar di serata dunia. Sebelum tu, kata Nabi SAW, ketika mana aku mengumpulkan seluruh masyarakat Quraisy, aku bagi tahu kepada puak-puak Quraisy, wahai puak Quraisy, andai kata aku bagi tahu kepada kamu, di belakang bukit Mekah pada hari ini telah pun berkumpul sejuta ataupun sebilangan besar tentera-tentera musuh yang mana mereka bersiap sedia untuk menyerang kita, adakah kalian percaya? Maka ketika itulah seluruh masyarakat Quraisy percaya, wahai Muhammad, kalau itu datang daripada mulut kamu, maka itulah kebenaran. Tapi kata Nabi, bila mana aku bagi tahu siapakah aku adalah Nabi Allah, aku adalah Rasulullah, dan kita ini ada Allah. Ketika itulah mereka bangkit, dan orang pertama yang bangkit pada ketika itu adalah ayah saudara Nabi SAW. Yang nombor satu menentang dakwah Nabi, yang nombor satu yang memboikot kuliah Nabi SAW adalah dalam kalangan keluarga Nabi SAW, Abu Lahab. Abu Lahab bangkit, wahai Muhammad, adakah disebabkan ini kamu kumpulkan kami wahai Muhammad? Abu Lahab mencela Nabi, Abu Lahab membenci Nabi. Disebabkan Abu Lahab adalah public figure pada ketika itu, dia membawa satu pengaruh yang sangat besar yang menyebabkan hampir separuh yang berkumpul pada hari itu, hampir separuh ataupun 80% yang menolak dakwah baginda Nabi SAW. Sebab itulah ada di antara sahabat bernama Abdullah ibn Mas'ud, ketika mana dia membacakan ayat suci Al-Quran di Kaabah, Abdullah ibn Mas'ud didatangi oleh puak-puak Quraisy. Puak Quraisy membelasah Abdullah ibn Mas'ud. Datangnya Abu Jahal memotong telinga Abdullah ibn Mas'ud. Disebabkan Abdullah ibn Mas'ud
menyebarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga yang berlaku kepada Bilal ibn Rabah, ini makruf tahu. Sama juga berlaku kepada Sumayyah. Ketika mana kita nak menegakkan agama Allah, ketika itulah akan ada orang yang membenci kepada Islam. Kenapa anak-anak muda kita tengok pada hari ini, anak-anak muda yang berada di Palestin, mujahidin, kita tengok usia 5 tahun, usia baru saja sekolah rendah, tapi sanggup memegang batu membaling ke arah puak-puak kafir, sebab mereka melihat depan mata mereka bagaimana anak-anak, bagaimana ibu mereka syahid. Mereka melihat depan mata mereka bagaimana rumah mereka dibom. Mereka lihat depan mata mereka bagaimana satu keluarga mereka dibom. Sebab itulah banyak video-video yang viral bila mana influencer kita pergi ke Palestin bertanyakan, siapakah kamu? Di manakah ayah dan ibu kamu kan? Dia kata, ayah dan ibu aku telah pun syahid. Bagaimana mereka ada semangat itu? Disebabkan mereka melihat negara mereka telah pun dijajah, rakyatnya telah pun diberlakukan seperti rupa. Disebabkan itulah mereka bangkit. Hilang rasa ketakutan dalam diri mereka. Hilang rasa ketakutan dalam diri mereka, melainkan mereka nampak syahid di depan. Sebab itulah kalau kita tengok rata-rata puak-puak Palestin, mereka tidak takut akan kematian. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana bertembungnya di antara pasukan, dua pasukan bertembung dan dua-dua pasukan itu tidak takut akan kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana bertembung dua pasukan dan dua-dua pasukan itu tidak takut kepada kematian, maka kamu akan dapati satu peperangan yang bumi tidak pernah menyaksikan peperangan sedahsyat peperangan itu. Peperangan itulah yang disebut Malhamatul Kubra, peperangan akhir zaman. Peperangan akhir zaman, bagaimana manusia melihat bertembung di antara dua pasukan, pasukan Islam dengan pasukan musuh. Dua-dua pasukan ketika itu tidak takut kepada kematian. Islam kita tahulah, mereka tahu syahid. Pihak musuh ketika itu mereka nakkan kemenangan, baru mereka nak balik ke rumah mereka. Sebab itulah Nabi kata peperangan akhir zaman, bumi yang kita tengok pada hari ini, bumi pada hari ini pernah menyaksikan peperangan Badar, bumi pernah menyaksikan peperangan Uhud, bumi pernah menyaksikan peperangan dunia yang pertama yang terkorban lebih kurang 8 ke 10 juta. Bumi menyaksikan peperangan dunia yang kedua, 85 juta terkorban. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan dunia yang akhir zaman ataupun dikenali sebagai Malhamatul Kubra, bumi tidak pernah menyaksikan peperangan sedahsyat itu. Dahsyat macam mana peperangan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata kamu melihat ada seekor burung yang lalu di atas udara, di bawahnya peperangan akhir zaman, maka burung itu akan mati. Sebab itulah kita tengok, itulah yang berlaku kepada anak-anak muda, anak-anak kecil di bumi Palestin. Mereka melihat akhirat di depan, mereka melihat syahid di depan. Sebab itulah yang berlaku kepada Sayyidina Jabir ibn Abdullah ibn Amr. Ayahnya bernama Abdullah ibn Amr. Ayah Sayyidina Jabir syahid dalam peperangan Uhud. Bila mana Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Jabir, wahai Jabir, ayah kamu telah pun syahid. Menangis Sayyidina Jabir ketika itu. Sebab dalam peperangan Uhud, Sayyidina Jabir nak ikut sekali, nak berperang sekali bersama dengan ayah dia. Tapi ayah Sayyidina Jabir, Abdullah, bagi tahu kepada Jabir, wahai Jabir, kamu seorang ya anak lelaki, sedangkan kamu mempunyai ramai adik-adik perempuan, maka kamu stay di bumi Madinah, jagalah adik-adik perempuan kamu. Maka baliknya daripada rombongan peperangan Uhud, Nabi bagi tahu, wahai Jabir, ayah kamu telah pun syahid. Tahu tak Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu tak Jabir, apakah dialog ayah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala pada sekarang? Sesungguhnya ayah kamu meminta kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku hidup kembali wahai Allah. Nabi bagi tahu, Allah tanya kepada ayah kepada Sayyidina Jabir, wahai Abdullah, kenapa kamu nak hidup lagi? Padahal Allah dah tahu. Maka jawab ayah kepada Sayyidina Jabir, wahai Allah, andai kata kamu hidupkan aku kembali, nescaya aku nak mati syahid lagi wahai Allah. Permintaan apakah itu? Itulah yang berlaku kepada Sayyidina Jabir. Sebab itulah kita tengok apa yang berlaku di bumi Palestin lain yang berlaku di tempat kita pada hari ini. Lain di tempat kita pada hari ini, anak-anak muda kita lah, saya pun muda lagi. Apa yang berlaku kepada kita pada hari ini? Buka TikTok, scroll TikTok, buka Facebook, buka IG. Sedangkan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di bumi Palestin menaruhkan nyawa mereka di depan. Tapi kita tak mampu buat apa-apa. Hanya mampu join program. Kunut nazilah pun tak nak aminkan. Sebab itulah anak muda pada hari ini kita tengok, bila mana makin banyak bermain dengan media sosial, maka benarlah apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana di akhir zaman,
Akan datang satu zaman ketika mana manusia ketika itu tidak malu untuk melakukan maksiat. Sampai satu zaman, kata Nabi SAW, manusia ketika itu sudah pun tidak malu melakukan maksiat, malah mereka akan memberitahu orang lain akan maksiat yang mereka buat. Sebab itulah golongan ini dikenali sebagai mujahirin. Apa itu mujahirin? Kata Nabi SAW, setiap umat aku, kata Nabi, akan diampunkan, akan dimaafkan dosa-dosa mereka. Andai kata mereka minta ampun kepada Allah, kata Nabi, Allah akan ampunkan dosa setiap umat aku, melainkan golongan-golongan mujahirin. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah golongan mujahirin itu ya Rasulullah? Maka Nabi bagi tahu golongan mujahirin ketika mana mereka melakukan sesuatu dosa, malam mereka melakukan dosa, dan bangkit pada hari esokan mereka menceritakan dosa yang mereka lakukan, malah mereka bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Adakah perkara itu berlaku pada hari ini? Naam, berlaku pada hari ini. Viral satu Malaysia mengatakan dia adalah ahli maksiat. Viral satu Malaysia pada hari ini dia adalah ahli pezina. Tapi bagaimana dia tidak merasa malu untuk menghebohkan akan kelakuan dia? Dan yang saya hairan lagi, bagaimana ada anak-anak muda kita pergi jumpa dia untuk minta bergambar. Kata para ulama, andai kata seandainya hari ini telah pun berlaku semua tanda kecil kiamat, maka esokkan ataupun lusa akan berlaku tanda besar kiamat yang nombor satu, Al-Imam Muhammad ibn Abdullah akan keluar. Tapi sebelum Muhammad ibn Abdullah ini keluar, bumi pada hari ini akan berlaku satu kekecohan. Sungai Fura akan kering. Sungai Fura akan kering, kata Nabi SAW. Bila mana keringnya air sungai Fura itu, akan keluarnya satu gunung daripada emas. Bukan gunung itu daripada emas, melainkan banyaknya emas yang ada pada gunung yang menyebabkan manusia melihat itu gunung emas. Itu yang akan berlaku dahulu. Dan bila mana semua tanda kecil kiamat, maka berlakulah tanda besar kiamat yang nombor satu. Umat Islam yakin, dalam kalangan kita ni yakin, yang sang penyelamat untuk kita adalah Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Puak-puak Yahudi, golongan-golongan Yahudi, mereka pun percaya yang mereka pun akan ada sang penyelamat yang disebut oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Kerana pada hari pertama Dajjal keluar, bumi pada hari ini yang kita tengok tidak akan ada sedikit pun makanan dan tidak ada setitis pun minuman. Hari pertama Dajjal keluar di Asfahan dengan Khurasan, yang mereka percaya bila mana Palestin telah pun ditawan, ketika itulah Dajjal akan keluar. Bila mana Dajjal telah pun keluar, air sungai yang kita tengok pada hari ini akan kering, air laut pada hari ini akan kering. Bila hari pertama Dajjal keluar. Sebab 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal berlaku kemarau yang sangat dahsyat. 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, kata Nabi SAW, akan berlaku kemarau yang sangat dahsyat. Dan kata Nabi, kalian akan mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Itu janji Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi telah pun berjanji. Bila mana Nabi janji perkara itu akan berlaku. 3 tahun itu kalian akan mengalami kelaparan yang sangat dahsyat dan kemarau yang sangat dahsyat. Kerana pada tahun yang pertama, kata Nabi SAW, Allah akan memerintahkan langit, Allah akan memerintahkan bumi untuk mengurangkan hasil air dan hasil tumbuh-tumbuhan sebanyak 1/3. Tahun pertama berlaku kemarau sebab air hujan dah merosot. Bila mana air hujan dah merosot, berlaku kemarau, air sungai akan makin surut. Masuk tahun kedua, kata Nabi SAW, bumi akan kehilangan sebanyak 2/3 daripada air hujan turun. Dan bumi akan kehilangan sebanyak 2/3 daripada tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Kebiasaan kita tanam pokok rambutan, kebiasaan kita tanam pokok cili dan sebagainya. Ada tanaman, ada hasil. Tapi bila mana masuk tahun pertama, ada orang tanam dapat, ada orang tanam tak dapat. Dan masuk pada tahun kedua, kata Nabi SAW, kalian akan dapati kemarau yang lagi dahsyat pada tahun yang pertama. Dan ulama kata pada tahun yang kedua dan tahun pertama itulah duit ada, tapi duit itu tidak boleh dikonvertkan dengan makanan. Pergi kedai runcit tidak ada makanan, tidak ada coklat. Even coklat pun akan susah untuk didapati. Sebab apa-apa bentuk makanan tidak akan ada pada zaman Dajjal. Dan masuk pada tahun ketiga, kata Nabi SAW, Allah memerintahkan bumi dan Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan hujan walaupun satu,
dan Allah mengarahkan bumi untuk tidak mengeluarkan hasil-hasilnya walaupun sedikit. Ketika itulah berlaku bunuh-membunuh di antara satu sama lain kerana nak dapatkan makanan. Jiran sesama jiran akan bunuh, kawan sesama kawan akan membunuh sesama masing-masing sebab nak dapatkan makanan. Satu bumi mengalami kemerosotan makanan, tidak ada makanan, tidak ada minuman yang cukup. Dan pada tahun ketiga itulah manusia mula tidak ada makanan, tidak ada minuman, berlaku kemarau yang sangat dahsyat, berlaku kelaparan yang sangat dahsyat. Dan tibalah waktu Dajjal keluasan penyelamat untuk puak-puak Yahudi. Bila mana Dajjal keluar ketika itulah kata Nabi, Dajjal akan keluar membawa makanan, Dajjal akan keluar membawa minuman. So barang siapa yang nakkan makanan, barang siapa yang nakkan minuman akan pergi bertemu dengan Dajjal dan akan berlaku satu fitnah keimanan dan kekufuran. Beriman kepada Dajjal dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kamu nak makanan, maka kamu beriman dulu kepada aku, katanya Dajjal. Ketika itulah ulama-ulama kata, adakah kalian sanggup nak melihat ibu dan ayah kalian dalam keadaan kelaparan? Adakah kalian sanggup nak melihat adik-beradik kalian dalam keadaan kelaparan? Adakah kalian sanggup nak melihat anak-anak kalian dalam keadaan kelaparan? Sebab tidak ada makanan langsung pada ketika itu. Seorang ibu tak boleh nak bagi susu kepada anaknya kerana ibu tak dapat makanan. Bagaimana nak menghasilkan susu? Seorang lelaki, adakah kita nak berdiam diri sahaja? Sebab itulah di waktu yang gentir itu keluarnya Dajjal. Dajjal hebohkan satu dunia, barang siapa nak makanan, barang siapa nak minuman, maka kalian datang kepada aku akan bagi kepada kalian. Sebab Allah izinkan kepada Dajjal, dia boleh menurunkan hujan. Di mana tempat dia nak turun, di situlah hujan akan turun. Dia boleh keluarkan makanan, dia boleh keluarkan harta juga. Ketika itulah seorang ayah, seorang lelaki, bagaimana kita sanggup kita nak melihat ahli keluarga kita dalam keadaan kelaparan? Kata ulama, lelaki itu akan korbankan iman dia untuk bagi anak-anaknya makan. Sekali kita beriman kepada Dajjal, maka selama-lamanya lah kita akan mati dalam keadaan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan akan menjadi pengikut Dajjal. 3 golongan akan menjadi pengikut Dajjal. Golongan pertama adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Bila mana tidak ada air, maka golongan yang tidak beriman kepada Allah, tidak ada makanan, golongan inilah yang akan pergi kepada Dajjal untuk dapatkan makanan dan minuman. Dan golongan kedua kata ulama adalah golongan yang fasik. Golongan kedua adalah golongan yang fasik. Siapakah fasik? Fasik ini adalah mereka melakukan dosa kepada Allah tanpa meminta ampun kepada Allah. Mereka tidak solat walaupun sekali, kata ulama, mereka tergolong dalam golongan yang fasik. Mereka main futsal tak tutup aurat, tergolong dalam golongan yang fasik. Mereka yang melakukan main riba, main judi, ketika mana mereka melakukan dosa kepada Allah, maka mereka tergolong dalam golongan yang fasik. Dan golongan ketiga adalah mereka yang munafik. Ada satu situasi yang guru saya bagi tahu, bila mana Dajjal telah pun keluar, sebab Nabi bagi tahu, andai kata Dajjal telah pun keluar, kalian akan mengalami kelaparan. Tapi sabarlah, kata Nabi, sabarlah wahai umat Islam, kerana makanan kalian adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ulama kata bukan semua orang Islam ketika mana mereka melafazkan zikir itu, Allah akan kenyangkan perut mereka. Bukan semua. Mereka yang betul beriman kepada Allah sahaja yang akan kenyang dengan zikir itu. Mereka yang betul-betul beriman kepada Allah, mereka yang bukan fasik, ketika mana mereka berzikir kepada Allah, Allah akan bagi kenyang perut mereka. Sebab itulah kalaulah laki bini ataupun suami dan isteri, si suami ni jenis main futsal tak tutup aurat, solat pun kadang-kadang, tapi si isteri ni jenis yang beriman kepada Allah. Ketika mana hari Dajjal keluar, ketika itulah viral hadis ni, confirm akan viral. Jom orang beriman kita berzikir kepada Allah, kerana aku zikir aku kenyang. Dihebohkan berita itu di WhatsApp dan sebagainya. Maka ketika mana si isteri itu berzikir kepada Allah, kenyang perut dia. Tapi si suami, bagaimana aku zikir kepada Allah tapi tidak kenyang perut aku? Dan bagaimana kamu nak kenyang perut kamu, sedangkan kamu tergolong dalam golongan orang yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang fasik juga, mereka tidak akan nampak tanda kufur pada dahi Dajjal. Sebab itulah bila mana ada satu kumpulan, ada satu keluarga, bila mana mereka mendapati ada seorang lelaki yang nak bagi makanan di Asfahan dan Khurasan, maka keluarlah keluarga yang beriman ini untuk dapatkan makanan, untuk dapatkan minuman. Lalu bila mana golongan satu keluarga yang beriman kepada Allah, bila mana mereka makin dekat dengan lelaki itu,
maka keluarga ini dapati tanda kufur pada dahi Dajjal. Tapi dalam keluarga ini ada seorang saja yang tidak beriman, ada seorang saja yang jenis fasik, yang tak pernah solat pun on off, yang pakai tudung kejap tak pakai tudung. Maka seorang inilah bila mana dia bertemu dengan Dajjal, maka dia tidak akan nampak tanda kufur pada dahi Dajjal. Dia akan bagi tahu kepada ayah dia, wahai ayah, itu bukan Dajjal, kerana aku tak nampak tanda kufur pada dahi Dajjal. Jomlah kita minta dengan dia makanan, jomlah kita minta dengan dia minuman. Lalu ayah dia kata, tidak wahai anak, itu adalah Dajjal. Aku nampak tanda kaf, fa dengan ra yang disebut oleh Nabi SAW. Sebab itulah kata ulama, di hari Dajjal keluar, suami isteri boleh bercerai, keluarga akan berpecah, kawan-kawan akan bermusuh di antara satu sama lain. Sebab bukan semua yang akan menjadi pengikut Dajjal, dan bukan semua yang bukan menjadi pengikut Dajjal. Kita pun ada sang penyelamat buat kita. Yang disebut oleh Ustaz tadi, Ustaz Mahfuz tadi, kita ada sang penyelamat, iaitu Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Tapi bila mana Al-Mahdi itu keluar, bila mana Al-Mahdi keluar, Al-Mahdi akan dibai'ah di Kaabah. Bila mana Al-Mahdi dibai'ah di Kaabah, ramai orang akan pergi kepada Kaabah untuk berbai'ah kepada Al-Mahdi. Bila mana telah pun berkumpul pasukan Islam di bumi Kaabah, di Makkah ketika itu, maka Al-Mahdi membawa satu gerakan untuk menuju ke kota Palestin. Al-Mahdi akan bawa satu gerakan menuju ke kota Palestin, kerana kata Nabi SAW, kan hari ini kita ramai dapati Al-Mahdi palsu, betul tak? Yang terbaru Al-Mahdi daripada Seremban. Siapa ikut? Siapa follow? Baru ni ada Al-Mahdi daripada Seremban. Al-Mahdi ni kena dah dalam kalangan orang Arab, bangsa Arab, dan dia bertutur dalam bahasa Arab. Dan dia mestilah lahir di bumi Madinah dan dibai'ah di bumi Mekah. Lalu bila mana Al-Mahdi dibai'ah di bumi Mekah, seramai 313 orang para ulama yang berbai'ah kepada Al-Mahdi ketika itu, maka ramailah yang pergi ke bumi Mekah ketika itu, sebab mereka dapati telah pun datang satu kumpulan yang dikenali sebagai Jaish As-Sufyani, tentera As-Sufyani. Tentera itu akan keluar daripada bumi Palestin menuju ke bumi Mekah untuk membunuh Al-Mahdi dan menghancurkan Kaabah. Tapi kata Nabi SAW, Jaish As-Sufyani ini bila mana dia sampai di satu tempat, maka Allah akan tenggelamkan mereka keseluruhannya. Maka benarlah apa yang kalian bai'ah itu adalah Imam Mahdi yang betul. Maka bila mana kumpulan-kumpulan yang lain dalam perjalanan nak sampai ke bumi Mekah, ketika itulah Al-Mahdi mengalihkan pandangan puak-puak Islam, beralih daripada menuju ke kota Mekah menuju ke kota Palestin, sebab Imam Mahdi akan membuka kota Palestin. Lalu bila mana Imam Mahdi telah pun membuka kota Palestin, berlaku satu peperangan yang kecil, dan peperangan yang kecil itu dimenangi oleh Imam Mahdi. Lalu bila mana Imam Mahdi memerintah, sampai satu masa, bila mana Imam Mahdi memerintah, sampai satu masa, kata para ulama, Imam Mahdi mendapat satu khabar berita yang mana tentera-tentera musuh telah pun berkumpul, tentera-tentera musuh telah pun bersatu. Maka tentera musuh dan tentera musuh itu telah pun bersatu. Ketika itulah pasukan Imam Mahdi bergerak daripada bumi Palestin menuju ke tempat peperangan akhir zaman itu. Dan bila mana peperangan itu berlaku, kata Nabi SAW, peperangan itu dimenangi oleh Imam Mahdi. Dan ketika mana peperangan itu berlaku, musuh ini bersatu di bawah satu panji. Dan setiap daripada mereka membawa satu bendera. Dan setiap bendera itu mewakili sebuah negara. Bayangkan, pasukan Islam satu pasukan. Di depan pasukan Islam, ada jutaan pasukan musuh. Yang mana pasukan musuh mereka bersatu di bawah satu panji. Dan setiap daripada mereka membawa satu bendera. Dan satu bendera itu mewakili sebuah negara. Satu negara bila mana dia boleh keluarkan satu bala tentera, berapa juta boleh keluarkan. Sebab itulah kata Nabi SAW, bila mana pasukan Islam berada di bawah pasukan Imam Mahdi, mereka bergerak daripada bumi Palestin ke medan peperangan,
Semua akan berhimpun di situ pasukan Islam daripada tanah Melayu, daripada Eropah, daripada Timur dan sebagainya, bersatu di bawah satu panji Al-Imam Muhammad ibn Abdullah. Tapi kata Nabi SAW, terakhir sekali insya-Allah, bila mana pasukan Islam sampai di medan perang, terkejutnya pasukan Islam sebab mereka mendapati satu bala tentera yang tak pernah mereka saksikan. Mereka menyaksikan satu bala tentera yang tak pernah mereka bayangkan seramai itu. Yang menyebabkan kata Nabi SAW, bila mana pasukan Islam itu sampai, terkejutnya mereka dengan satu jumlah yang sangat banyak. 1/3 daripada pasukan Islam mereka melarikan diri daripada medan perang. 1/3 daripada pasukan Imam Mahdi mereka melarikan diri daripada medan perang. Dan kata Nabi, Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa-dosa 1/3 itu. Mereka mati dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah, sebab Allah tak redha mereka meninggalkan medan perang. Lalu tinggallah sebahagian daripada pasukan Islam, maka mereka berperang dan peperangan itu dimenangi oleh pasukan Islam. Tapi sepanjang peperangan itu kata Nabi SAW, 1/3 melarikan diri dan 1/3 lagi syahid dalam medan perang, dan tinggallah 1/3 yang lain, yang kata para ulama 1/3 yang berbaki ini yang bawa kemenangan kepada Imam Mahdi. 1/3 ini dalam kalangan para ulama, dalam kalangan para orang yang alim, dalam kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diagihkan harta rampasan perang dan keluarlah keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Boleh. Wallahu a'lam.